Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat hadirin hadirat ayah ibu-ibu yang dikasihi dan rahmati Allah sekalian. Kita sambung kuliah kita ada kitab bagian di adab hamalatul Quran. Kita sampai di muka surat 158. Kita nak ulang sikit 158 itu. Kita ulang sikit daripada awal kita tu. 157. Baik. Bab mentafsir Al-Quran, dan orang yang bukan ahli berbicara tentang maksud di dalam Al-Quran. Yang ini Imam Nawawi dia nak bawa kepada kita tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu sekalian, dalam bab mentafsir ayat Al-Quran. Dan orang yang bukan ahli berbicara terhadap Al-Quran. Jadi bukan ahli Al-Quran, bukan orang yang berkemahiran dalam bidang Quran, tetapi dia masih berbicara di dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan Quran. Tafsir ikut suka hati. Baik. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakatihi fi darain amin ya rabbal alamin. Malam ni soalan tak apa tu. Pasal nak puasa. Jadi nak puasa. Dia di gerbang Ramadan ni dia dandan seorang pun tak tahu. Nampak. Baik, kata musannif, boleh dengar kalau pelan-pelan. Dia kata haram mentafsir Al-Quran tanpa ilmu. Haram. Kita ni tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu sekalian, tak ada ilmu berkaitan dengan Quran. Saya abangkan yang paling utama kita memahami dalam bahasa Arab. Kita bahasa Arab pun tak ngaji, tak boleh apa semua. Boleh ana entah. Betul saja. Dia tak boleh ana entah. Lepas tu dia ada tafsir Al-Quran tuan-tuan ikut hawa nafsu dia. Maka haram hukumnya. Gitu. Dan berbicara tentang maksudnya oleh orang yang bukan ahlinya. Berbicara tentang maksud ayat Al-Quran yang mana kita ni bukan ahli dia. Pandai-pandai tuan-tuan kita dah bicara. Padahal kita ni ambil tafsiran para ulama. Bukan kita dah tafsir. Kita kata kita sanggah tafsiran ulama terdahulu. Kita kata sebenarnya bukan betul yang mufassir tafsir. Sebenarnya hak betul macam ni. Seperti mana yang saya cerita dekat tuan-tuan kan, banyak berlaku ajaran-ajaran yang menyimpang daripada Islam. Banyak. Sebab apa? Sebab mentafsir Al-Quran mengikut hawa nafsu. Kita tengok yang dulu poligami sampai kahwin lebih daripada 4-5, mentafsir ayat Quran ikut hawa nafsu dia. Fankihu ma qaba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Kan? Fa'in khiftum an la ta'adidu fawahidah. Tu dia tak baca. Dia baca hatu masna wa thulatha wa ruba'. 2 tambah 3 tambah 4. 2 tambah 3 5. 5 tambah 3 kan? 5 tambah 4 9. 2 tambah 3 5. 5 tambah 4 wa ruba' tu 9. Dia pun bagi cukup 10 pun dia dapat. Ada tuan. Sebab apa? Sebab dia mentafsir Al-Quran mengikut hawa nafsu. Baik. Dan banyak sekali hadis berkaitan dengan larangan tersebut dan ijma' ulama turut menyatakan perkara sama. Maka hadis banyak melarang kita. Begitu juga ijma' para ulama melarang orang yang tidak ada keahlian mentafsir Al-Quran. Sebab apa? Nak jaga tuan-tuan. Kalau tidak rosak umat. Rosak umat. Kita ni dalam berselisih pandangan. Dalam berselisih pandangan, cara memahami nas pun kita dah khilaf kan. Khilaf tu sepatutnya tidak membawa kepada perpecahan, tetapi ada sebahagian yang dibawa khilaf tu kan. Kawan ni kata sehingga kan
masyarakat berpecah belah. Sepatutnya khilaf ini dia tidak berpecah masyarakat, ya. Khilaf ni sebenarnya dia satu rahmat, satu rahmat kepada kita. Sekiranya kita tidak ada jalan keluar oleh kerana sesuatu pandangan tersebut, maka kita tengok ada pandangan yang lain berdasarkan kepada situasi. Tetapi khilaf ni sentiasa dimain-mainkan untuk memecah belahkan umat, kan? Ni dekat nak bulan puasa ni. Isu kedengaran balik hak lama lah. Daripada tuan-tuan kecil sampai tuan-tuan dewasa, kan? Sembahyang 8 dengan 20 kelai tiap-tiap tahun. Nak bulan puasa kelai 28. Hak kata 8 sunnah, hak 20 bukan sunnah, hak 20 bid'ah, macam-macam. Allahu Akbar, kan? Jadi nak buat 8 buat, nak buat 20 buat, tak ada masalah, jangan kelai. Hak yang patut kita marah hak tak buat tu. Hak tak buat tu patut kita marah, kan? Jadi hak buat 8 pun tak ada masalah, 20 pun tak ada masalah, tuan-tuan, kan? Baru ni semalam dia bertanya pak saya tu, dia kata, Ustaz, kita nak buat 8 kan nak buat 20? Kebetulan malam esok dia bagi saya terima. Saya kata saya terima, saya pegang steering. Banyak mana saya nak buat, tuan-tuan ikut. Kan? Jadi dia pun saya mesyuarat dia nak tanya 8 kan 20. Jangan tanya. Kan? 8 pun tak ada masalah, 10 dan 20 pun tak ada masalah. Di sini bawa apa lagi? 20. Alhamdulillah. Buat 20. Tak ada masalah, kan? Ni duk tanya, duk balak pula pasal 8. Hak yang hak gu suka 8, dia duk tahan 8 tu. Hak gu suka 20, dia duk tahan 20 tu. Lepas tu dia tengok balak. Kan saya kata tak apalah, malam esok saya terima. Kan steering di tangan saya, gear di saya. Kalau saya nak buat 8, tuan-tuan kena ikut. Kalau saya buat 20, tuan-tuan ikut lah. Allahu Akbar. Baik. Kemudian kata Imam Nawawi, manakala dia kata pentafsiran Al-Quran oleh ulama ia harus baik dan disokong dengan ijma' ulama. Justru sesiapa yang mempunyai kelayakan dalam bidang tafsir, pakar dalam ilmu-ilmu alat yang digunakan untuk mengetahui maknanya, maksud sesuatu ayat dirasakan kuat menurut pertimbangannya, maka dia boleh mentafsirkannya jika ia termasuk daripada kalangan ayat yang boleh difahami menerusi ijtihad seperti makna, hukum hakam yang tersirat dan tersurat, gaya umum dan khusus, i'rab dan sebagainya. Jadi orang yang berkelayakan, orang yang mempunyai ilmu secukupnya, ilmu adat yang secukupnya, yang mencerminkan ataupun melayakkan diri dia untuk mentafsir Al-Quran, yang berkaitan untuk memahami maksudnya, hukum hakam yang tersirat dan tersurat, kan, gaya umum dan khusus, i'rab dan sebagainya, maka dia boleh. Orang-orang yang berkelayakan, orang-orang yang takhasus dalam bidang tafsir Al-Quran, maka dia boleh, tuan-tuan. Kita dalam apa nama tuan-tuan duk ngaji ni, berapa tafsir bahasa Melayu yang tuan-tuan tu, kan? Tafsir Melayu ni kan, yang tuan-tuan tengok, kalau yang lama sikit, apa nama, tafsir Nurul Ihsan. Tafsir Nurul Ihsan digarang oleh Tuan Syekh Umar Adhi Negeri Kedah. Kurang basuh lah kalau tak silap saya. Dia orang belah dunia belah jeram macam tu lah. Kalau tak silap saya, orang Jitra kena beli kan. Sebab dia dulu pernah jadi qadhi Jitra. Orang Jitra tak ada tafsir dia, kira dia kek kan, tuan-tuan. Tuan-tuan, orang Jitra kena beli tafsir tu sebab dia pasal orang Jitra. Semangat kejitraan tu kena ada. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan boleh tengok tafsir Pimpinan Rahman. Tafsir Pimpinan Rahman ni yang dikeluarkan, kalau tak silap saya dikarang oleh Syekh Abdullah Basmih, kalau tak silap saya lah, yang dikeluarkan oleh sekarang Jakir lah. Dulu dia adalah bahagian hal ehwal Islam, kan? Bahis dulu kan, bahis Jabatan Perdana Menteri dulu sebelum jadi Jakim. Betul ke Tuan Haji? Kan, kalau tak silap saya, kalau tak silap saya. Kemudian tuan-tuan boleh tengok Tafsir Mubin. Tafsir Mubin dikarang oleh dua orang, saya tak ingat siapa nama. Tafsir Mubin. Bagi dia 30 juzuk. 30 juzuk, tuan-tuan. Kemudian baru ni hari itu tafsir yang dibuat oleh
Allah yarham Prof Madia Dr. Hayya Abdul Syukur. Tapi dia dah meninggal, tak sempat lagi. Tak sempat lagi. Ada yang dekat saya tu ada dua naskah lah, ada dua jilid lah. Jilid yang pertama, jilid yang kedua. Dan sekarang ni tuan-tuan, kita dalam insya-Allah akan diterbitkan tidak lama lagi tafsir Al-Bayan. Tafsir Al-Bayan yang dibuat oleh para sahabat-sahabat daripada Universiti Islam Malaysia ni, USIM. Ada lagi lah beberapa orang pensyarah-pensyarah daripada UNIZA, pensyarah daripada UIA, daripada KUIS dan juga daripada UKM, yang mana mereka dalam takhasus bidang tafsir. Mereka membuat tafsir dalam bahasa Melayu. Kita doakan tentang sekarang ni dah final draft lah. Tengok kawan-kawan pakat baca final draft lah. Mudah-mudahan. Sebab apa mereka buat ni? Mereka ni orang ada kelayakan, keahlian dalam bidang penafsiran Al-Quran. Maka mereka buat ni tuan-tuan untuk ummah, untuk kita. Yang mana masyarakat awam yang kita kurang berbahasa Arab, kurang boleh. Bukan tak boleh. Dulu ngaji sekolah agama kan, tapi takat ana dengan enta ana tu kan. Rakaatin arba'ah boleh kan? Itu lah. Lain pada tu tak boleh. Jadi insya-Allah tuan-tuan. Jadi ayah-ayah, ibu-ibu sekalian, kalaulah tuan-tuan ada mempunyai wang yang lebih tu, belilah tafsir sedemikian, simpan di rumah, simpan di rumah untuk menjadi rujukan kita. Tetapi kalau sesiapa yang boleh bahasa Arab, bolehlah. Dulu ada satu lagi tafsir Abdul Asir, kalau tak silap saya. Tapi hal tu dibuat oleh Haji Sunnah Haji daripada Singapura. Dia ada 30 juzuk. Dulu dia buat dalam radio. Tafsir Abdul Asir kalau tak silap saya. Kemudian dalam bahasa Indonesia tu banyaklah tafsir Tafsir Al-Azhar, Tafsir Al-Azhar dalam bahasa Melayu. Tuan-tuan boleh tafsir Al-Azhar ni hebatlah tuan-tuan. Dibuat oleh Buya Hamka kalau tak silap saya. Hebatlah. Dia cantik sikit. Kalau tuan-tuan baca tu, mana kata orang yang suka dari segi fiqrah yang yang kita kata yang terkini, tafsir Hamka tu terbaik. Boleh tuan-tuan baca. Jadi sambil-sambil kita, sebab kita nak faham Al-Quran, kita nak faham Quran. Takat kita baca saja kita tak tahu. Jadi kita kalau ada tuan-tuan ada duit yang lebih, tuan-tuan boleh beli, boleh beli simpan di rumah. Beli tu dapat pahala ni, walaupun tak baca. Beli saya dapat pahala, Tuhan bagi. Tambah dia baca tu kan, alhamdulillah. Tuan-tuan, Tuhan bagi. Kalau bulan Ramadan ni, kalau rajin tadabbur Quran tu, alhamdulillah, pahala cukup banyak pada kita. Baik. Kemudian katanya lagi, jika ayat tersebut tidak dapat difahami dengan ijtihad, seperti perkara-perkara yang hanya diketahui melalui dalil dan huraian lafaz-lafaz dalam bahasa Arab, maka dia tidak boleh menjelaskannya melainkan dengan nukilan yang sahih daripada sejumlah pakar Al-Quran yang sentiasa menjadi rujukan. Yang tadi ni dia berdasarkan kepada ijtihad dia, keilmuan dia. Namun apabila perkara-perkara yang tidak dapat difahami dengan ijtihad, tuan-tuan tahu tak ijtihad ni apa? Ijtihad ni makna kata seseorang penafsir tu, dia dengan fikirannya, dengan otak dia mengerahkan segala otak-otak dia untuk nak membuat ataupun nak mentafsirkan sesuatu makna tu. Bukan dia buat sempurna, tidak, tetapi dengan pembacaannya, dengan keilmuannya kan, dia panggil bazal wujud. Tengok tu dengan Allahu Akbar kan. Adapun bila sampai sesuatu makna ataupun satu-satu perkara yang mana ijtihad dan tak boleh pindah, dia nak tengok tak faham maksud, tak boleh pindah, maka di sini kata Imam Nawawi, dia mestilah dia kata mengambil nukilan-nukilan, ambil daripada tengok pandangan-pandangan ulama, kenapa mufassir yang lain, untuk menyokong, untuk melihat makna yang hendak ditafsirkan tersebut. Gitu. Kan? Kita baca-baca ni sampai tak boleh bilang, baru kita tengok tuan-tuan. Hak yang tadi kita boleh memahami, kita boleh faham, kita boleh faham. Kan? Hak ni baca pun tak boleh bilang, kan, tak boleh memahami, maka tak dapat tidak. Ni orang pakar lah, bukan kita. Ni hak orang pakar. Maka ni
dia pun kena ambil nukilan-nukilan daripada tokoh-tokoh ataupun orang-orang yang mahir dalam tafsir Al-Quranul Karim. Ya, gitu. Baik, sekiranya orang itu bukan daripada ahlinya dan dia tidak mempunyai kepakaran dalam ilmu alat untuk memahami Al-Quran, maka haram baginya untuk memberi tafsir. Kalau bukan ahli saja-saja nak pergi duduk tafsir, hukum dia haram, tuan-tuan. Tak boleh, kan? Tak boleh, kan? Duduk jual kacang putih, tengok pergi duduk berdebat dengan orang tafsir ayat Quran sendiri, contohnya, tuan-tuan. Pergi dia buat orang tak boleh, tuan-tuan. Sebab tu yang jadi banyak tu, aduh, buat ajaran sesat. Allah, kita pun tak tahu. Tetapi saya tu sampai lah ni, tuan-tuan. Saya heran sampai lah ni, kan? Macam mana orang boleh ikutnya? Apa? Macam mana orang boleh ikutnya? Kita pun pening. Bukan orang hak tak mengaji, orang hak yang Allah bagi pendidikan tinggi ni. Mengaji ni habis mentor lah, mengaji cerdik, tapi boleh pergi ikut orang sedemikian. Saya pun tak tahu. Terjebak ke dalam macam tu, tak tahulah dia kata mungkin tak aku kau pun. Main dengan beribu ni tak aku kau pun, kan? Tetapi itulah hakikatnya, tuan-tuan. Sampai percaya ni taksub sungguh-sungguh. Jangan sama api kata faham, katalah lagu mana pun. Tak, biarlah betul. Biarlah betul. Banyak ajaran-ajaran hari ini. Allah, kita pun tengok insya-Allah. Kita kata, ya Allah, pasal apa lah yang sedekah? Adakah Tuhan tutup pintu hati mereka daripada kebenaran? Sebab itu, man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah. Kan kita nak baca kan, mula-mula tu kan, man yahdihillahu fala mudilla. Barang sesiapa yang Allah Ta'ala beri hidayah, petunjuk kepadanya, fala mudilla, Allah tidak akan memberi kesesatan kepadanya. Wa man yudlil fala hadiyalah. Tetapi barang siapa yang Allah beri kesesatan, maka dia tidak mendapat petunjuk. Tidak akan mendapat petunjuk. Walaupun kebenaran itu di depan matanya, maka dia tidak dapat. Tak dapat nak ambil kebenaran tersebut. Dia nampak kesesatan. Jadi sebab tu kita berdoa. Yang kita nak baca, ihdinas siratal mustaqim. Kita baca Fatihah tadi, tuan-tuan. Tiap kali 5 waktu kita baca, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Minta dekat Allah supaya Allah jaga, Allah dorong kita, Allah pelihara diri kita daripada jalan kesesatan. Allah dorong kita siratal mustaqim, jalan yang betul, tuan-tuan. Kan jalan yang betul. Kita alhamdulillah lah, syukur banyak-banyak dekat Allah. Main-main tampil, tuan-tuan, kan, mengenali atas jalan betul agama, kita syukur kepada Allah. Sepatutnya kita ni Allah tunjuk syukur banyak-banyak, sebab kita Allah pilih kita atas jalan kebenaran, duduk atas jalan kebenaran, atas jalan Nabi SAW, atas jalan Ahli Sunnah wal Jamaah, tuan-tuan. Kan, kalau kita, tuan-tuan, kalau Allah tidak beri hidayah kat kita, tuan-tuan, kita duduk di dalam kesesatan. Allah. Saya cerita